Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita teruskan kelas kita dengan kita sambung kepada sistem bekalan air. Sebelum ni kita dah belajar mengenai cara-cara kita nak bersihkan air, sebab kita tak boleh dapat air yang bersih daripada kita ambil terus daripada sumber semula jadi. Contohnya air sungai, kita tak boleh guna, kita tak boleh minum terus sebab dia ada campuran dengan bakteria dan sebagainya, so perlu dibersihkan dulu. Jadi ada 6 kaedah untuk kita bersihkan air daripada penurasan sampailah rawatan ultraviolet. Kan kita belajar kan. Okay, so untuk hari ini kita belajar sistem bekalan air. Macam mana kita dapat air yang bersih daripada rumah kita. Apa yang dibuat, kita sebenarnya kita tak tahu pun, dia cuma buka pilih air, kemudian air tu turun, air tu kita boleh guna. So macam mana air tu boleh sampai daripada sungai dan sebagainya dapat ke rumah kita ni. Okay. So apa yang mereka ni buat, kalau kita di Kedah ni sadar lah kan, syarikat bekalan air kan di Kedah ni sadar kan. So apa yang mereka buat, okay. So pertama sekali air daripada sungai ataupun empangan lah. Kita empangan, contohnya empangan Pedu kan. Okay. So air itu ditadah, diempang, kemudian dia akan disalurkan air tersebut ke dalam tangki penggumpalan. Okay, tangki penggumpalan. So kalau kamu tengok sini, dalam tangki ni dia akan masukkan dua benda. Anak panah dua benda lah. Okay, so apa yang dia buat? Okay, pertama sekali dalam tangki penggumpalan ni akan ditambahkan kapur mati dan alum. Dua benda, kapur mati dan alum. So apa yang kapur mati ni buat? Kapur mati ni akan membentulkan keasidan asid. Sebab kapur mati ni dia adalah alkali. Jadi air yang berasid tidak baik untuk kita. Maka dia nak neutralkan, dia masukkan alkali, iaitu kapur mati. Itu yang pertama. Yang kedua, alum. Apa tugas alum? Alum ni akan menggumpalkan keledak-keledak. Selut-selut akan digumpalkan sekali. Contoh bila kan kita tuang air selut tu, kadang-kadang dia merebak di atas air kan. So kita masukkan alum ni, semua tu akan bergumpal sekali. Duduk sekali. Sebab kita nak buang benda tu. So kita akan nak kumpulkan sekali lah selut tu, keledak tu. Okay. So bila dah sampai situ, dia akan masuk ke dalam tangki percampuran. Sekarang ni dia dah bergumpal apa semua kan. Masuk ke tangki pencampuran. Kemudian dia akan terus kepada tangki pemendapan. Okay, pemendapan ni dia bagi air tu tenang. So bila air tu tenang, maka keledak-keledak tu akan turun ke bawah. Macam selut kan. Contoh kita ambil air selut, kita campur, kita kocak dia. So dia akan berkumpul semua, dia akan tersebar lah dekat air tu. Kemudian kita biarkan air tu tak di atas meja, biarkan selama sejam contohnya. So selut tu akan turun mendap di bawah. So air di atas ni bersih. Air di bawah ni keledak, air di atas tu bersih. Sebab itulah saluran ni dia tak jadi saluran yang atas. Saluran atas. Jadi air yang bersih tadi, bersih daripada keledak tu, akan masuk pula kepada tangki penurasan. Kita turas pula. Kalau ada ranting-ranting, sebab dalam sungai kan ada ranting-ranting, ada daun-daun ke apa, ada selut lagi ke di atas ni, maka dia akan masuk, dituraskan, maka air yang bersih daripada ranting, kayu apa semua tadi, dia akan masuk daripada bawah ni, dia akan masuk kepada tangki pengklorinan. Sebab turas tadi, kita turas benda-benda yang besar lah, selut, ranting, tapi air tu bakteria masih lagi ada, tak boleh kita tapis. Maka dia masuk kepada tangki pengklorinan. Maka klorin ni kita belajar dia boleh membunuh mikroorganisma. So bila kita masuk tangki pengklorinan, ditambahkan klorin, so air di situ bersih daripada mikroorganisma. Barulah dia akan masuk kepada tangki simpanan. Dan tangki simpanan ni lah dia akan simpan dulu tangki, kemudian dia akan salurkan kepada kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan kilang, kawasan-kawasan penempatan. So kita dapat air yang
air yang kita buka di atas pili tu, kita buka pili tu, air yang keluar tu air yang sudah bersih. Tapi yalah, dalam paip tu mungkinlah ada karat dan apa semua. Jadi sebab itulah kita kena tapis dulu di rumah kita, boleh kita jerang pula air tu. So air yang kita minum tu air yang bersih lah. Kalau kita tak buat benda ni, kita ambil daripada sungai, terus kita alirkan, kita simpan, kita alirkan terus ke rumah. Apa jadi? Air tu mungkin ada selut, ada mikroorganisme, kan? Jadi dia akan merosakkan kita punya sistem dalam badan. Okay. So itu dah sistem pembekalan air yang daripada tangki, daripada empangan disalurkan ke rumah kita. So dia akan adalah benda-benda yang macam ni. Okay. Kemudian masuk kepada kelestarian air. Okay. Kita tahu bahawa air ni memang sangat penting untuk kehidupan kita lah, untuk kehidupan kita sangat penting. Kalau kita lah sehari 2 hari tak ada air, sehari tu kita boleh terima lagi kan. Main sampai 3-4 hari kita nak mandi pun tak ada air, kita nak qada hajat pun tak ada air, kita nak ambil semayang pun payah. Jadi kita nak minum tak ada air, memang habis lah, memang tension lah kita ni kan. So kita nak air tu air yang bersih, maka kita kena jagalah sumber air ni daripada bahan-bahan pencemar air. So apa bahan pencemar air? Ada banyak kategori. Okey, yang pertama bahan buangan domestik. Domestik ni yang kita buang hari-hari lah. Kan, sampah yang kita buang hari-hari. Tu bahan buangan domestik. Orang zaman dulu kadang-kadang penempatannya berada di tepi sungai. Jadi apa yang makan, apa semua plastik, apa semua dipelempak di sungai. Okay, itu cara yang tidak betul lah. So cara mengatasinya ialah kita naik taraf sistem pembendungan. Kan, dulu kadang-kadang rumah di tepi sungai, bila nak berak, dia lepas terus masuk dalam sungai kan. Kemudian so kita naikkan sistem pembendungan ni, sistem najis ni lebih sempurna lah. Okay. So mendidik masyarakat cara buang sampah yang betul. Tak ada lah kita makan-makan terus buang saja dalam sungai. Tak betul lah. Okay. Kemudian bahan buangan industri. Yang ni daripada industri. Kilang-kilang bila ada bahan buangan dia terus alirkan ke sungai. Itulah yang jadi krisis di Johor 2 tahun lepas ke kan, di sungai Kim Kim tu. Yang ramai orang pengsan. Sebab apa? Sebab bila dialirkan ke sungai, bahan kimia tu dia akan meruap. Bila meruap, dia akan naik ke atmosfera sebagai udara, gas. Kemudian kita pula penduduk sekeliling tu sedut. Bila sedut, yang itulah yang jadi sakit. Muntah lah, ada yang pengsan. Kan? Jadi, cara dia ialah kuat-kuasakan undang yang lebih ketat lah. Jangan ada yang bawah table. Kan? Itu masalah. Tak kira siapa lah, kayangan ke tak kayangan ke, undang-undang kena kuat kuasa. Barulah, sebab yang kena ni kesan dia kepada orang awam macam kita ni lah. Okay. Kemudian bahan pencemar yang seterusnya ialah bahan kimia pertanian. Ni cara dia ialah mendidik petani menggunakan baja dan racun terbiodegradasi. Yang ni kebanyakan petani kita ni menggunakan baja dan racun yang kimia lah. Dia mudah, dia cepat, tapi kesan dia kepada alam sekitar tak elok. Jadi kita kena ubah untuk gunakan baja dan racun yang terbiodegradasi. Maksud dia yang mesra alam lah. Cuma mungkin harganya lah yang agak tinggi. Sebab dia teknologi yang baru. Okay. Kemudian tumpahan minyak yang ni di laut lah. Kan? Sebab di laut ada kapal-kapal, dan kapal-kapal ni dia ada minyak. Kadang-kadang dia ada berlaku kebocoran, dia langgap terumbu karang ke, so dia akan pecah. Bila pecah, dia akan berlaku tumpahan minyak. Jadi bila jadi macam ni, susahlah. Hidupan di laut akan mati. Dan ekosistem sangat terjejas lah kalau berlaku macam ni.
Dan ekosistem memang sangat penting. Kita belajar di bab yang pertama, yang kedua kan, bagaimana susunan piramid nombor tu. Kalau satu aras terjejas, maka dia akan kait dengan aras yang lain lah. Okey, jadi kita kena jagalah alam sekitar kita, sebab kita hidup di alam sekitar, di alam kita. Bukan kita hidup di bumi yang lain. So bumi kita ni kita berkongsi dengan ramai orang. Dengan orang-orang, dengan haiwan, dengan tumbuhan. Dan kita sebagai manusia ni dikurniakan akal kan. Dalam Islam pun kan dilantik kita ni menjadi khalifah untuk uruskan bumi ni. Maka uruskanlah dengan baik. Sebab apa yang kita buat, kita akan dipertanggungjawab. Mana tahu satu hari nanti kamu akan jadi tokek, kilang ke, pemain industri ke kan, ataupun petani yang berjaya ke. Jadi benda-benda ni kita kena ambil kira daripada sekarang. Jangan kita nak untung semata-mata tanpa dengan mengabaikan alam sekitar kita. Yang teruknya ialah orang lain, yang teruknya adalah anak cucu kita yang akan datang. Okey. Ingat, setakat itu dulu kelas kita pada hari ini. Semoga dia akan memberi sedikit manfaatlah kepada para pelajar sekalian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.